Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan video kita pada hari ni, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Hari ini guys, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita dah boleh withdraw duit daripada EPF melalui program iCitra. So basically sebenarnya mulai daripada 15 Julai, you guys, kita dah boleh we call it sebagai withdraw kita punya duit sebanyak RM5,000. So dalam video ni saya nak share dengan you guys mulai sebelum 15 Julai tu, kepada yang ingin memohon untuk iCitra. Okey, pastikan you guys dah ada dahulu, maksudnya kita ada akses kepada, we call it sebagai program adalah iAccount. So saya takut yang banyak yang akan sangkut adalah sebelum dia nak mohon untuk iCitra ni, dia tak ada iAccount. iAccount ni adalah we call it sebagai kita punya online lah, macam kita punya online banking lah, tetapi adalah untuk EPF. So dalam iAccount you all boleh tengok lah dia punya baki duit tu berapa dalam account 1, account 2. Lepas tu kalau kita nak mohon anything pun boleh melalui iAccount. Okey, langkah yang pertama adalah untuk mendapatkan we call it sebagai your temporary user ID. Okey, untuk mendapatkan temporary user ID tu, you kena pergi ke pejabat EPF yang terdekat atau di kios EPF. Okey, semasa saya tengah buat video ni, kita berada di dalam lockdown. So malang ni pejabat EPF buat setara waktu adalah tutup. So you guys need to do adalah pergi ke kios EPF. So nanti saya akan listkan dia punya we call it sebagai senarai lokasi kios EPF. So kios EPF ni macam a smaller version lah, macam dia punya kios dia yang berada di dalam bank. Okay, so adalah bank macam RHB, CIMB, Maybank pun ada kios EPF. Okay, step yang kedua, setelah kita dah register dah, setelah kita dah dapat temporary password, okay, dia akan menghantar satu SMS untuk kita aktifkan, kita nak activate. Selepas itu, step yang ketiga adalah kita perlu untuk create a new user ID, password dengan dia punya we call it sebagai secret phrase lah. Basically, you punya password lah untuk you punya account. Selepas tu, step yang keempat adalah once dah successful dah kita punya notifikasi, kita punya activation, terus kita boleh login ke dalam kita punya sistem. Step yang kedua adalah kita nak memohon untuk iCitra. Okay, iCitra ni dia akan mula untuk kita buka untuk permohonan adalah bermula 15 Julai. Okay, so you guys kena standby je 15 Julai je. Ngam-ngam yang mana nak buat withdrawal dengan cepat, terus kita boleh mohon difahamkan secara online. Okay, so once kita dah mohon dah, pembayaran yang pertama akan bermula pada bulan Ogos. Alright, so that's the first thing kita dah tahu dah. Okay, kadang-kadang ada orang tanya, so mengikut press statement daripada EPF, daripada press statement EPF, jumlah maksimum yang kita boleh withdraw adalah RM5,000 with a total combine daripada account 1 dan account 2. So don't worry. So bukan dia nak ambil macam contoh kalau kita ada duit tak cukup dalam account 2 dah tak boleh withdraw. Bukan. Dia is a combine. Maksudnya bila kita gabungkan kedua-dua, dia punya maksimum kita boleh withdraw adalah RM5,000. Dan cara pembayaran dia adalah we call it sebagai staggered payment. Maksudnya dia akan bayar setiap bulan RM1,000 sehingga cukup RM5,000. So kalau saya tengok dalam press statement ni, dia dah tulis kat situ, make sure kita ada updated mobile phone number, maksudnya nombor telefon kita yang terkini untuk menerima TAC bila kita register kita punya iAccount, dan juga mempunyai active personal bank account, maksudnya bank account yang aktif untuk dia nak transfer duit daripada EPF ke akaun anda. Itulah langkah yang pertama untuk kita mohon untuk iCitra. Okay, so once dah ada any updates berkenaan dengan cara untuk kita mohon untuk step yang kedua, saya akan terus buat dan linkkan video berkenaan. Alright guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial lain. Thanks guys. Duit sendirilah.